Saya jumpa dengan Boy tapi saya tak pasti kat mana, kat Powerhouse ke kat mana saya jumpa dengan Boy. Boy terkejut. Alamak, ajak aku rambut dah pendek. Kau nak jadi apa, kata. Aku dah nak alami muzik lah Boy. Aku dah stop lah, aku dah malas, aku dah fed up lah, dia kata kan. Assalamualaikum sahabat Maya, Jamsar TV, Syukuramilah berjumpa lagi kita di siri Berjalan Rocker, siri yang ke-65, sambungan daripada siri yang ke-64. Hari ini saya berseorangan, tak ditemani oleh Bob Ponson. Hari ini saya buat video ni kat rumah je, sebab masing-masing busy. Bob pun busy dengan hal dia, saya pun busy dengan saya. Saya pun seminggu ni, saya ni suntuk menguruskan majlis buka puasa dengan anak-anak yatim sejangkan di Warisan Hall bersama Wakhir. Selesai sudah majlis secara tu, nanti saya upload dia video InsyaAllah lepas video Berjalan Rockers ni saya akan upload video tu pula. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan selamat Hari Raya dan selamat menjalani ibadah puasa. Selamat Hari Raya, raya yang akan menjelma tidak lama lagi, dalam selang 2-3 hari lagi lah. Jadi berhati-hatilah kalau kau nak balik kampung, bawa kenderaan tu dengan bertimbang rasa kan, di atas jalan raya. Maklumlah dah 2 tahun tak beraya ni, masing-masing macam nak balas dendam nak balik raya semua masing-masing Jadi nasihat saya, berhati-hati di jalan raya dan bertimbang rasa lah di jalan raya Kita sampai juga, cuma lambat dengan cepat je lah, yang penting selamat. Okey, jadi menyambung kisah daripada siri Berjalan Rocker, siri yang ke-64, di mana saya dengan Black, dengan Boy, tinggal 3 orang dengan Noah. Noah ni dia on off. Walaupun saya offer masuk kumpulan Melissa pada masa tu, dia macam dia on off. Noah ni dia macam nak macam tak nak, macam nak macam tak nak. Noah ni orang dia kita kena bagi keyakinan sikit, bagi dia confident sikit. Dia ni memang selalu kena diberi dorongan. Jadi pada masa tu, saya dengan Black, dengan Boy, praktis kat studio Powerhouse. Praktis, hari-hari praktis, cari material. Jadi praktis kat situ, kita praktis waktu petang. Lepas praktis, kita minum-minum, lepak-lepak, bincang pasal material, konsep apa semua. Jadi masa tu saya bertambah rapat lah dengan Black, dengan Boy, 3 orang ni. Jadi siaplah 10 buah lagu tu. 10 buah lagu kita orang siap, kita orang dah prepare semua, kita orang bagi Noah dengar apa semua. Noah pun dah tangkap muzik macam ni, konsep kita orang macam mana kan. Jadi kita orang pun merancang nak berangkatlah ke Singapura. Jadi kita call lah Misterik. Misterik pun cakap, okey lah, lagu semua sudah ada 10 lagu, nanti mari terus masuk studio, dia cakap. Masuk studio pun sudah ada, dia kata dia bikin 10 lagu. Dia suruh kita datang sana bertiga lah, dengan Noah, berempat dengan Noah. Jadi bila kita dah bincang-bincang nak tolak ke Singapura masa tu, saya dengan Noah, dengan Boy, dengan Black ni nak bergerak lah. Kita saya pun dah renew pasport, apa semua dah siapkan. Tiba-tiba Noah ni tak dapat datang. Noah ni dia macam ada satu masalah. Dia kata, aku rasa elok kau musician pergi dululah, dia kata. Pergi dulu juga. Jadi saya dengan Boy, dengan Black ni pergi bertiga lah. Kita pergi bertiga ke Singapura. Sampai ke Singapura, kita masuk studio, rekod lagu lah. Rekod 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Lepas tu masuk vocal guide, kita orang buat sendiri lah. Jadi dalam masa yang sama, saya call Noah lah. Noah, bila kau nak turun? Kita dah sampai Singapura ni, kita dah masuk guide semua, lagu pun dah masuk dalam 2-3 lagu, drum semua kan kita dah buat. Tapi Noah tak dapat datang lagi. Lama dia bagi alasan ni macam, aduh, nantilah aku datang. Belum masa lagi lah aku nak datang. Itu banyak alasan dia. Jadi Noah ni dia tak dapat datang. Dia tak dapat datang Singapura. Saya pun tak tahu masalah dia. Saya cakap, kau pasport dah buat belum? Buat, dia kata kan. Dah buat pasport. Tapi macam tak buat. Masa saya dengan Boy renew pasport tu, buat pasport, Noah dia rasanya dia tak ikut. Dia kata tak apa, nanti pasport aku buat ke Dian. Kau pergi dulu, dia kata. Jadi bila kita orang sampai sana, sampai kat Singapura, Noah pun tak ada, vokalis tak ada. Jadi Eric tanyalah, seminggu lebih kat sana, mana you punya vokalis, mana you punya penyanyi? Belum mari. Lama-lama Eric pun dah syak je. Kalau dulu kita recording, maknanya kita orang sampai je, Arwah Razim mesti ada, penyanyi tu mesti ada. Bila sampai Eric tengok kita orang bertiga je buat kerja, penyanyi macam tak ada. Jadi Eric punya confident ni macam dia yakin tak yakin. Jadi dia tanya, masa tu dia tanya, dia masuk dalam studio, kita tengah recording Ronnie, dia masuk studio, mana lagu you tengok mau dengar, dia nak dengar lagu yang kita record lah. Dia advisor kan, dia mesti nak tahu produk kita macam mana.
Lagu vokal pun tak ada. Jadi lama-lama tu Eric tanya. Dia tanya kat Black, you Wings punya drama kan? Ayalah dia. Eric dia kenal. Mana sekarang Wings tak ada main dia kan? Tak ada, saya sudah stop sama Wings kan. Mana vokalis dia tanya. Eric tanya, mana vokalis? You main vokalis mana? Dia kata, vokalis belum mari je kak. Ya ada vokalis tak ada vokalis dia kan. Lah call lah Noah. Call Noah masa Noah call. Nak call pun tak boleh masa tu. Noah mana ada telefon. Aduh, kita jadi bingung, kita jadi panik. Macam mana ni Noah ni tak datang pula. Alah dah lama dah masuk dalam 2 minggu dekat 10 hari tak silap saya lah. Dekat 2 minggu lah. Lebih kurang dekat 2 minggu Noah pun tak datang. Penyudahnya Eric pun tak puas hati. Kita orang berselisih faham lah dengan Eric. Berselisih faham. Muzik kita orang dah buat semua, vokalis tak ada. Jadi Eric ni seolah macam kita orang macam tipu dia tau. Dia ni yang paling penting, dia nak dengar suara penyanyi, dia nak dengar lagu tu macam mana. Sebab dia yang nak keluar modal ni semua ni. Kalau produk tak okey apa semua, mungkin dia stop apa kan, material dia nak dengar. Jadi bila Noah tak datang, macam mana? Black pun dia jenis tak cerita banyak, dia pun packing barang, dia pun balik KL. Dia nak marah Noah pun tak boleh. Cuma dia cakap lah macam mana band korang ni, dia tanya Noah ni mana penyanyi, mana kenapa tak datang. Mudahnya Black balik dulu. Lepas tu selang 2-3 hari pun kita orang balik macam tu je. Tak beritahu Eric, tak beritahu apa, balik macam tu. Lepas tu balik sampai KL, Eric call rumah saya. You mana you sudah balik Kuala Lumpur lah dia tu. Alamak, terkejut lah dia. Saya pun balik KL masa tak beritahu dia. Masa kita kat Singapore recording tu memang dia adalah bagi tahu everyone dalam $500 macam lebih kurang seorang kan. Adalah siu-siu lebih kita orang balik. Lepas tu saya lah terpaksa explain dengan Eric. Sorry lah Mr. Eric, itu ini saya mau cakap lah bla bla bla, itu alasan itu ini. Cakap Mr. Eric marah lah dia. You lain kali tak mau mari lah, macam bikin kerja dia. Kita sudah keluar modal, lu pun tak mari. Ada problem pun tak mau cakap. Baliklah kita ke KL. Mula-mula Black balik dulu. Lepas tu saya dengan Faris balik dulu. Saya dengan Boy balik dulu, balik Kendian. Dah balik sampai KL Temenung lah. Dah pergi Singapore nak recording projek tak jadi. Noah pun tak ke mana masa tu. Masa tu show Melissa pun dah kurang, memang dah berkurangan. Memang kita rasa masa saya dah tak ambil dah show. Saya dah tak jalan show. Masa dengan Black pun saya tak pernah jalan show Melissa. Untuk konsert lah tak pernah. Sekadar untuk projek album je. Ozima dah tak ada. Stop lah masa tu. Stop dah tak boleh buat apa. Saya pun dah lama jugalah saya sadai kapai-kapai, lepak wilayah komplek, lepak dekat powerhouse, wilayah komplek powerhouse dah tak ada arah dah. Masa semangat saya dah memang dah 50-50 lah. Dah 50-50 dah semangat saya. Sekali lagi saya mengalami kejatuhan dalam karier saya. Terdiam, lepak. Tapi saya rapat dengan Boy lah, saya 2 orang. Kulu kilir dengan dia. Dalam hati tu niat tu nak masih lagi nak buat Melissa, masih lagi nak buat band. Tapi kita jadi macam kita orang punya ya tu dah jadi 50-50 lah. Sebab kita dah berusaha dah macam-macam cara, tapi dah tak jumpa juga. Noah pula sekejap balik kampung, sekejap turun KL, sekejap balik kampung, sekejap turun KL. Kadang-kadang kalau tak ada kampung, dia duduk rumah kawan dia, entah kat mana-mana. Jadi bila saya lepak orang balik luar tu, satu masa tu terjumpalah satu brother Nick. Brother Nick ni dia macam mamak-mamak sikit tau. Brother Nick ni saya pun tak ingat saya jumpa dia kat mana. Kalau tak silap saya jumpa dia kat powerhouse ke kat wilayah komplek mungkin kat powerhouse lah. Brother Nick ni dia manager kumpulan Rusty Blade. Mungkin saya jumpa dia kat powerhouse lah. Sebab saya kerap sangat lepak kat powerhouse masa tu. Saya dengan Boy dengan Bob memang petang-petang tak ada apa lepak situ. Kadang-kadang dengan Black pun lepak situ. Tapi lepas kita balik Singapura tu, saya dengan Boy dengan Black ni lepak pun tak ada nak jamming-jamming lah dah. Dah tak nampak jalan, dah tak jumpa jalan. Lepak pun lepak minum-minum, lepak kat studio dengan Brother Zan. Masa tu Brother Zan ada, Brother Zan, Brother Makno, Khalid Mobin, kadang-kadang Yanzen pun ada. Jadi lepak situ lah. Lepak-lepak lah dengan Brother Nick. Jadi Brother Nick dia tengok saya dengan Boy ni kan, dia macam berminat tau. Dia kata, lu orang Melissa bercerita. Brother Nick ni tanya je kak. Susah lah Brother Nick cakap, saya vokalis pun dah tak ada apa kata kalau
aku jadi manager korang, kita buat balik Melissa. Cakap Brother Nick ni dia manager kumpulan Rasi Blade. Saya fikir-fikir dengan boy, macam mana boy? Tak lah, cakap kita orang dah tak jumpa arah dah ni Brother Nick. Tak apa, korang mula cari drama dulu, tapi aku nak korang buat line up yang permanent lah, line up yang tetap, dia kata. Lepas tu dia tanya lah dengan saya dengan boy, Brother Nick tanya saya dengan boy, Black tu macam mana? Black tu session je, ni Abang Nick kata. Dia session je, dia belum bagi kata putus nak form dengan kita orang. Tak, aku sekarang ni aku nak cari kau line up tetap. Kau cari pemain drum tetap, vokalis tetap 4 orang. Aku ada satu advisor, dia kata, orang Singapura, dia kata. Dia ni kaya, banyak duit. Dia boleh keluar modal untuk riliskan satu album. Aku nak hantar kau dekat live record, Brother Nick cakap. Jadi masa tu saya dengan boy dengar macam ya tak ya, live record ni Rasi Blade ni company lah kan. Masa Rasi Blade dengan live record, memang Brother Nick ni dengan Mr. Chong Hok memang rapat, bos live record kan. Tak apa, kau cari penyanyi, kau cari satu drama tetap. Kalau session ni susah aku nak yakinkan pada Chong Hok. Company ni mesti nak satu band tetap, dia tak nak nanti band yang bermasalah. Jadi masa saya fikir macam mana ni boy. Tak apa, bangun balik saya dengan boy, kita cari drama dulu. Muzik kita cari. Masa tu Black pun dia tak kisah. Dia cuma session je. Jadi masa saya pun cari lah drama, duduk wilayah kompleks seorang drama saya cari. Munir, drama bulan Mega masa tu, Joy Chris, semua drama-drama yang hebat-hebat semualah. Offer masing-masing pun macam tak ada rezeki kan. Satu masa tu saya terfikir, saya berkenalan dengan seorang drama kumpulan Ozon. Nama dia Ancoy. Dia ni masa ni Ancoy ni dia buat album kumpulan Ozon. Tapi masa album tu macam kumpulan Ozon tu macam album dia macam tak happening lah. Pergi tak pergi album Ozon ni, dia tak berapa menjadi lah. Jadi masa tu Brother Ancoy ni dia ambil keputusan, dia kerja di studio FGM sebagai sound engineer dengan Brother Mi FTG. Port dia orang kat situ lah, dekat Jalan Sentol. Jadi bila saya tahu saya nak target dia ni, sebab saya pernah jumpa Brother Ancoy ni sebelum ni, saya pernah jamming dengan dia, tapi saya tak ingat kat mana. Saya tengok dia main okey lah, jadi saya ada rasa macam berkenan lah. Permainan dia lebih kurang macam Ozzy sikit, macam Ozzy Melissa kan, lebih kurang lah permainan dia macam tu. Jadi saya cakap dengan boy, aku ada satu drama boy, kata okey, boleh tahan juga kan. Siapa? Ancoy nama dia, budak Pening. Dia dulu ada band boy, nama band dia band Ozon je kan. Jadi kat mana sekarang? Dia ada kat studio FGM. Jom lah kita cari. Masa tu saya memang susah betul dengan boy, dengan duit pun tak ada. Menapak kita jalan kaki. Saya pergi Sentol daripada komplek wilayah dengan boy. Daripada komplek wilayah tu pergi Sentol, jalan Sentol tu dengan boy, nak jumpa Ancoy dekat studio FGM. Jalan kaki, jalan slow-slow, tak apalah ajak kita menapak lah. Sambil tu sembang saya dengan boy, sembang masalah band, nak bagi semangat balik kan. Tak apa boy, aku rasa Brother Nick ni okey ni boy, katakan. Mungkin dia ada modal ke apa. Okey lah. Sekali tu jumpalah, sampailah kat FGM studio. Jumpa Ancoy kenal saya lah, macam boy tak apa kenal. Saya kenalkan dia dengan boy, Ancoy dengan boy dah perkenalan semua. Kita orang cerita lah, sit down lah satu kedai mamak depan saya recording studio tu, ada satu kedai mamak. Duduk di situ bincang pasal kita orang nak buat band Melissa kan. Offer lah Ancoy, offer cerita dah cerita habis-habisan lah kisah Brother Nick nak bagi modal dengan brother siapa, brother Singapura tu, Brother Ahmad. Brother Ahmad dia ada modal. Lepas tu Ancoy kata Ancoy macam tak berminat langsung. Dia tak mau, dia macam dia dah serik dengan industri muzik ni. Yelah, dia buat kumpulan Ozon tu macam tak menjadi, dengan dia punya masalah masa tu dengan syarikat rakaman dia, album pun tak jalan. Dia jadi macam serik dengan industri muzik rock ni. Jadi dia ambil keputusan dia nak buat kerja studio, macam kerja belakang tabir lah. Dia kerja studio rakaman, jadi sound engineer. Dia ambil keputusan macam tu. Jadi masa saya dengan boy datang nak offer tu, dia macam 50-50 lah. Tak maulah, aku dah tak maulah nak buat band, leceh lah dia kata. Album pun tak jual, kontrak pun menipu apa semua. Jadi saya tengok Ancoy ni cara dia dah macam tu. Jadi saya dengan boy ni pun cari jalan juga. Boy lah banyak mainkan peranan. Dia cerita macam ni lah Coy, kalau kau tak nak main, kita berkawan lah, kita jamming, ada masa nanti kalau kau tak ada kerja, datanglah balik wilayah, kita jamming kat studio.
Jadi dia bila dah cakap macam tu, Ancoy cakap, kita tak apalah, kata kan. Kita jamming-jamming pun tak apa, suka-suka, nanti aku turun. Kita lepak-lepak dorai, kita lepak wilayah, kita jamming-jamming. Jadi lepas tu Ancoy pun bila tak ada kerja, dia call rumah saya. Saya masuk bagi nombor telefon kan. Kejap, besok aku tak kerja, dia kata. Ancoy ni orang Pening. Aku tak kerja, mai kita lepak wilayah. Jadi dia lepak wilayah dengan boy lah. Pergi situ jamming apa semua. Lepas tu Noah pun ada masa tu. Kita orang praktis lah. Praktis. Jadi dalam masa yang lama kita orang jadi rapat lah. Kadang kita jamming kat studio Downbeat, kadang studio Wasiat, kadang lepas tu kat dalam Release Snooker tu ada sebuah studio apa, Stayway Studio ke apa. Kat situ kita orang jamming. Jadi dalam masa yang sama tu Brother Nick pun dah nampak. Brother Nick dah nampak kita orang punya aktiviti, kita orang punya pergerakan. Brother Nick dah nampak kita punya pergerakan. Jadi masa tu bila Brother Nick dah tahu, dia pun rapat dengan kita. Praktis kau praktis. Tak apa, aku belanja kau praktis. Aku support kau praktis. Jadi kat situ kita jadi macam seronok lah. Dah ada sponsor semua kan. Jadi Brother Nick bila lepas praktis dia belanja kita lepak dorai, makan minum, jadi bincang-bincang dengan Brother Nick semua kan. Bincang-bincang Brother Nick, okey, line up ni aku rasa okey, Noah kau pun okey, dia katakan. Nanti konsep dia, aku ingat aku nak suruh Harun buat album korang juga, Brother Nick. Harun pun masukkan dia BPR dia, live record juga. Lepas tu saya cakap lah dengan Brother Nick, boy ke cakap, saya pun cakap Harun tak berminat nak produce album rock, dia katakan. Ya ke? Dia kata, ni lagu-lagu yang kau main ni lagu-lagu Harun, dia katakan. Jadi bagi lagu je ni, dia kata. Tapi dia tak nak produce album ni tu. Oh ya ke? Tak apalah, kita ambil lagu ni, lagu Puteri Nagasari ni sedap, dia kata. Nick cakap. So kita praktis lah. Praktis dengan Noah. Ancoy pun jadilah rapat secara tak langsung, dia pun jadi suka. Jadi bila dia tengok saya punya kesungguhan, boy punya kesungguhan, Noah pun nyanyi okey semua kan. Jadi Ancoy ni nampak macam berminat. Jadi rapatlah saya dengan Ancoy dengan boy masa tu. Rapat, tapi Nick tengok macam masa tu kumpulan Melissa ni macam tak ready lagi nak masuk recording. Dia kata material tak kuat lagi. Tak apalah, kau praktis dulu. Kau praktis dulu nak kasi bagus. Kasi bagus macam Rusty Blade new band tu. Baru aku nanti jumpa Brother Ahmad tu daripada Singapura. Bawa datang sini tengok korang, dia kata. Kalau dia okey, berkeyakinan, kita terus buat projek ni, dia kata. Kau praktis dulu. Tak apa, kau nak praktis, kau bagi tahu je praktis studio mana. Nanti aku bayar, tu kan. Jadi masa saya dengan Cik, dengan Boy, dengan Noah. Noah ni dia on off. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia tak tahulah Noah ni memang dari dulu dia memang hilang-hilang. Dia jenis hilang-hilang. Sekejap Noah ada, sekejap tak ada. Dia macam tu. Bila kita dah praktis ya kan, dia tak datang kan. Tapi kita dah tahu perangai dia macam tu kan. Tapi kita tak kisahlah. Jadi bila saya dah selalu praktis dengan Faris, dengan Boy, dengan Ancoy, lagu-lagu yang kita praktis dengan Black tu, Ancoy carilah main. Kita perform cukup lah dalam 10 lagu. Lepas tu Brother Nick ni dia nak panggil Brother Ahmad, member dia. Dia cakap dengan saya, Brother Ahmad ni orang kaya Singapura, dia katakan. Nanti datang sini, dia akan keluar modal apa semua. Kita buat material, tengok macam mana perancangan dia, kita record album. Kita release dengan live record. Saya ada seorang member, dia katakan. Jadi macam tu confident lah. Dah confident macam tu, Brother Ahmad pun turun lah satu masa tu. Memang kaya orang dia, steady, relax je. Jumpa Brother Nick. Mana ni band yang kau nak kasih dekat aku tu? Dia kata, orang Singapore punya style kan. Cakap dia, mana bagi kasih aku tengok, dia kata. Jadi masa kita booking sebuah studio, kita orang jamming. Saya dengan Boy, dengan Ancoy, dengan Noah jamming kat studio tu. Kita buat lagu-lagu baru kita orang. Jadi Brother Ahmad tu tengok member Brother Nick kan. Tengok banyak lah, dekat sejam lah kita jamming 10 lagu yang untuk album kumpulan Melissa ni. Kita orang standby lebih kurang dalam 10 dekat 10 lagu jugalah, lagu-lagu baru yang kita orang nak rakamkan untuk album ketiga Melissa ni. Kita orang mainkan kat situ. Bagi Brother Ahmad tengok. Dia tengok lagu, dia dengar sesuatu, lagu boleh tahan ni, dia kata. Okey lah. Dah timbul dah keyakinan dekat dia. Dia dah confident. Brother Ahmad dah confident. Okey, tak apa. Jom kita minum, kita bincang, dia kata. Minumlah kat dorai, bincang-bincangan dia. Okey, macam ni, band korang macam mana? Aku tahu Melissa ni ada nama, korang dah berpecah kan, dia kata. Okey, penyanyi baru dia pun okey, dia kata. Noah okey semua kan. Jadi macam ni. Nanti, dia kata, aku ada satu studio latihan dekat Singapura, dia kata. Nanti korang turun Singapura, kat sana ada satu rumah, dia kata.
Rumah dia rupanya dia ni banyak rumah. Kat Singapura banyak rumah. Dia ni bisnes macam bisnes perumahan dekat Singapura. Macam property lah. Aku ada satu rumah banglo 2 tingkat. Dalam tu ada satu bilik, ada satu studio. Aku dah buat studio. Penting korang turun situ, korang duduk situ, korang buat material, korang praktis betul-betul. Bagi band kau betul-betul mantap. Kedai makan apa semua, makan semua. Dekat depan tu ada satu restoran, kau makan je kat situ. Brother Ahmad ni dia punya offer punya baik kan. Dekat Siglap, Jalan Siglap berapa? Siglap dekat Siglap 5, Siglap dekat Siglap lah, dekat Siglap belah Siglap sana lah, Singapura. Siglap ke Siglap tak tahu lah, belah situ lah. Tapi jalan saya kat kawasan tu memang Siglap 1, Siglap 2, Siglap 3, Siglap 4, Siglap 5. Kat situ lah kita orang duduk situ. Kita orang pergilah Singapura. Brother Ahmad dah cakap turun Singapura, kita orang pergi Singapura dengan brother Nick sekali. Cop pasport. Noah juga tak pergi juga. Si Noah tak pergi. Jadi bila Noah tak pergi, saya pun fikir saya lama-lama saya jadi macam mana band ni cakap. Cakap dengan brother Nick, kita hold dulu lah cakap, kita cek penyanyi lain lah cakap kan. Brother Nick cakap, lala saya jadi macam mana, saya jadi fed up. Betul tak? Ini kita buat dan saya ni sebenarnya kalau buat band ni, saya utamakan penyanyi. Saya utamakan vocalist dalam band tu. Bila vocalist tak yakin, vocalist tak meyakinkan, saya memang, cara saya memang macam tu. Memang saya rasa macam 50-50 lah. Jadi nak tak nak. Semangat saya pada tu masih semangat saya pada boy je masa tu. Jadi saya ambil keputusan, saya balik KL. Saya balik KL seorang. Saya balik KL, Ancai pun ikut. Si boy pun ikut. Balik ke KL. Sampai KL saya pun dah fikir. Saya tanya Noah, kenapa kau tak nak ikut kita orang sekali ke Singapura, kan? Apa masalah kau? Kita Noah ni macam tu lah. Noah dia saja. Okey tak okey, aku tak yakin lah. Inilah Noah ni kurang berkeyakinan. Ni budaknya saya pun jadi fed up lah. Saya fed up masa saya pun dah tak fikir lah. Saya dah malas dah fikir pasal muzik masa tu. Dengan Ancik pun saya dah berkawan, dah tak nak praktis apa. Brother ni pun jumpa saya, tanya macam mana cakap. Nantilah ni, aku pun dah malas lah cakap. Susah lah penyanyi pun tak apa-apa. Tak apa, sabar kau cek penyanyi lain, dia kata kan. Jadi pada masa tu saya pun dah macam, saya macam mana memang dah give up lah. Saya give up masa tu. Saya pun dah tak fikir, dah malas nak main muzik dah masa tu. Saya fikir macam, saya potong rambut. Saya potong rambut masa tu. Potong rambut parah bau. Potong selosor. Saya ingat memang nak stop main muzik lah masa tu. Betul, saya memang rasa memang nak stop main muzik. Saya pun pergi relax sana sini, lepak, dah tak tahu tak ada arah. Satu hari tu arwah bapak saya tengok saya memang dah macam tak ada arah. Dia tanya saya, "Mat, hang ni nak main muzik betul-betul ke? Kalau tak ada apa, hang pergi kerja lah," kata kan. "Abah ada kawan, hang kerja bomba nak," dia kata. "Kerja bomba abah?" "Yalah, sampai hang sekarang umur dah berapa? Anak kahwin apa semua, cukup-cukup lah hang dengan Melissa tu. Hang pun dah rasa main muzik sana sini apa semua." Tapi saya fikir betul juga cakap ayah saya tu kan. Jadi satu masa tu mak saya pun nasihat saya. Lalas mak cakap, "Tak apalah, abah tu ada kawan tu, ni apa, pegawai bomba. Kalau kau nak cuba interview kerja bomba, boleh kat ni bomba Jalan Hang Tuah." Kebetulan pula masa tu ada interview untuk kemasukan baru anggota bomba dekat Jalan Hang Tuah. Arwah bapak saya pun apa lagi lah, dia lah orang yang paling kecoh masa tu. "Mat," dia kata, "ni kawan abah ni cakap, beritahu cakap ada interview untuk bomba bulan ni beritahu tarikh tu kan. Hang pergi potong rambut kemai-kemai, hang pergi interview." Masa tu saya pun dah panik, saya pun dah fikir apa kan, macam mana ni cakap. Dah blur dah masa tu. Boy pun dah tak load dah. Dia jumpa saya hari, "Jap, jomlah buat balik." Saya cakap, boy malas, aku dah fed up lah boy, aku dah malas lah boy. Cakap tak malas, fikir lah. Saya potong rambut. Saya potong rambut pendek-pendek, saya pergi interview bomba. Kat bomba Jalan Hang Tuah tu lah. Ingat lagi, pakai singlet putih, pakai seluar pendek. Ramai masa tu. Buat tu. Bawa pergi interview, panjat tali kat tepi dinding tu, dia gantung tali, panjat satu tingkap, naik ke tingkap atas. Lepas. Adalah 2-3 ujian dia, interview dia. Lepas.
Masa tu saya ada SPM kan, ada SPM. Pergi interview ada SPM. Lepas tu kebetulan pula yang interview tu member pada arwah bapak saya. Dia orang main kenyik-kenyik mata tu. Dia kata, Mat, hang jangan takut, hang mesti dapatnya. Abah confirm garanti. Interview dia kata, lepas interview tu dia beritahu ayah saya, Li, okey Li, settle, kata kan. Mana saya dah tahulah saya dapat masa tu, saya dapat masuk bomber. Bapak saya punya happy masa dia bawa saya naik motor je. Naik motor pergi interview, balik pun naik motor dengan dia orang. Saya memang punya sukalah sangat. Masa tu lah saya nampak dia lah yang paling gembira sekali dengan saya masa tu. Sangat-sangat gembira. Mak, kita minum dulu, kita kena roti canai ke, kita kena kari ikan ke dulu kita makan. Lepaklah singgah kedai mamak dengan bapak saya ni. Dia sukalah. Tak apa mat, hang cukup lah jadi rockers, dia kata. Lepas ni hang pergi kerja elok, hang potong rambut, hang kahwin, dia kata kan. Cari mana yang buat baik-baik, hang kahwin. Cakap, hang abang sulung, kena tunjuk contoh yang baik. Dia kata, macam-macam lah bapak tiri saya ni, nasihat saya. Dia suka sangat. Itu yang interview tu, bomber tu, bahagian pengambilan tu, kawan abah tu yang buat leceh, dia kata kan. Jadi apa-apa kan. Okey lah abah, cakap. Masa saya pun dah nekat. Saya nekat dah, memang saya nak stop dah main muzik masa tu. Bila saya tengok bapak saya macam tu, saya dah rasa macam dapat mengembirakan dia kan. Walaupun dia ayah tiri saya, dia seorang yang caring dan seorang yang sangat memahami. Selama ni saya main muzik, susah payah apa semua, dia pun relax je. Mana yang susah-susah pun dia tolong, bagi nasihat. Dia tak pernah menghalang apa yang saya buat. Jadi dah macam tu, tibalah masanya untuk training. Masa tu training dekat Shah Alam ke kat mana saya pun lupa lah, kalau tak silap saya. Masa tu training dekat belah-belah Kelang kalau tak silap saya lah. Training 3 bulan. Shah Alam lah kalau tak silap saya. Okay, nak pergi training lah. Dia punya member tu, member ayah tiri saya tu dah bagi tahu. Ali, dia kena nanti training sekian bulan, suruh anak hang standby barang-barang. Jadi saya pun bagi tahulah. Mat, hang beli samping merah, dia kata, baju kurung putih sepasang, lepas tu songkok, standby semua, singlet putih, 3 helai, banyak pakai-pakai lah peralatan untuk pergi training. Bagi tahu. Dia sanggup keluar duit separuh, kongsi dengan mak saya beli barang-barang. Belilah barang-barang tu, buat baju sepasang Melayu, lepas tu cari samping, songkok, semua peralatan, beg-beg semua untuk pergi training lah. Mesti saya dah masuk training bomber lah. Jadi bila tiba satu hari tu, bila nak training, rambut saya pun dah pendek dah masa tu. Rambut dah pendek dah memang rambut macam rekrut lah. Nak masuk rekrut kan, saya pun dapat tu rambut pendek. Entah macam mana nak jadikan cerita. Suatu masa tu saya turun komplek wilayah. Saya jumpa ke boy datang rumah ke, saya jumpa dengan boy, tapi saya tak pasti kat mana, kat powerhouse ke kat mana. Saya jumpa dengan boy. Boy terkejut. Alamak, ajak aku rambut dah pendek. Kau nak jadi apa? Kata, aku dah nak alamin muzik lah boy. Aku dah stop lah, aku dah malas, aku dah fed up lah, dia kata kan. Boy ni bagi semangat. Dia kata, aku ada jumpa brother Nick. Dia kata, brother Nick cakap dia ada penyanyi daripada Singapura. Dia kata kan, penyanyi tu baik. Dia kata, okey ke, kata kan. Tapi penyanyi tu ada kat Singapura. Dia kata kan. Tak macam mana hari tu, saya pun tak tahulah. Jadi berbelah bagi pula hati saya. Si boy lah, dia bagi semangat kat saya balik. Ajak kita jalan balik lah, bakat yang kau dah ada ni, apa semua. Jadi bila dia cakap tu, saya pun jadi berbelah bagi. Berbelah bagilah pula hati saya. Ayah bila balik rumah, saya fikir lain. Bila jumpa kawan, saya fikir lain. Saya dah tak ada pendirian dah masa tu. Dah tak ada pendirian dah. Pendirian saya dah goyang dah. Bila jumpa boy, dia cerita kisah-kisah masa perjalanan dengan Melissa. Saya rasa macam bersemangat balik. Saya rasa macam sia-sia pula kalau saya tinggalkan perjuangan tu. Bila balik rumah, saya tengok muka mak ayah saya rasa malas nak main muzik dah. Saya betul-betul nak kerja kan. Kurang-kurangnya nak buat sesuatu yang mengembirakan mak ayah saya. Macam itulah saya hari-hari. Jadi ikutilah kisah seterusnya di siri yang ke 66. Siri yang ni tak berapa panjang sikit sebab saya pun sibuk sikit kan. Tapi apa pun saya siapkan juga siri yang ke 65. Jadi itulah kisah saya macam mana. Nanti korang ikuti kisah selanjutnya. Macam mana saya, sebenarnya saya dah nak pergi training bomber dah masa tu. Tapi macam mana saya boleh tak jadi
saya teruskan karier muzik. Kita ikuti di siri yang akan datang. Jadi saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua kawan-kawan, sahabat Maya Jamsa TV, follower. Kalau suka dengan channel saya ni, tolonglah share pada kawan-kawan subscribe bagi channel ni naik. Ini sebuah channel kisah perkongsian pengalaman seorang rockers dengan band dia, kumpulan Blisa, kumpulan DFC, kumpulan DX, macam kisah perjalanan saya lah. Tolong share pada kawan-kawan saya nak minta itu je pada korang tolong share, war-warkan video ni pada kawan-kawan, subscribe semua, jadi boleh naiklah channel ni, jadi bolehlah saya bersemangat lagi nak buat apa konten-konten selanjutnya, insya-Allah. Okey, jadi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya minta maaf lah atas kesilapan, salah silap saya bertutur sepanjang saya buat konten ni, mana ada yang menyinggung perasaan-perasaan korang semua. Saya minta maaf, saya susun 10 jari daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Saya minta maaf dan saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey, Assalamualaikum.